Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan nanti Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tajuk kita pada kali ini ialah sifat marah. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah wasiat kepadaku." Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Baginda mengulanginya beberapa kali, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala, sifat marah ini hadirnya dalam diri kita. Berpunca daripada ekspresi yang bergolak darah di dalam hati kita kerana tuntutan ataupun satu perkara yang tidak diingini atau yang tidak disukai oleh seseorang individu itu. Apabila seseorang itu tidak suka akan suatu perkara, maka akan tercetuslah dendam kepada sesuatu atau seseorang daripada sesuatu perkara yang tidak diingininya tadi. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, daripada sifat kemarahan seperti ini akan tercetusnya beberapa perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Sebagai contoh, yang pertama akan berlakunya dendam. Dendam terhadap seseorang yang lain. Bila kita dendam, akan jadi permusuhan. Dan bila akan jadi permusuhan, akan bertambah teruk menjadi ataupun sehingga menyebabkan pembunuhan. Ketiga-tiga perkara ini berlaku akibat daripada diri kita yang tidak mampu untuk mengawal sifat kemarahan kita, yang kita tidak mampu untuk mengatasi ataupun kita tidak tahu bagaimana untuk kita mengawal sifat marah kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun hamba yang menelan sesuatu lebih mulia daripada menelan marah ia, semata-mata untuk mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat mengawal kemarahan kita semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah lebih baik dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan, dalam keadaan kita sebagai manusia biasa, sifat marah tidak boleh lepas daripada kita, tidak boleh lari daripada kita. Ini ada dalam diri kita. Tetapi kaedah atau bagaimana untuk mengawal kemarahan kita itu ada. Bila kita tengah marah ataupun kita sedang marah, kita duduk. Bagaimana dalam keadaan kita duduk, kita boleh ambil wuduk ataupun kita teguk segelas air untuk memberikan ataupun meredakan kemarahan kita. Bila mana kita sedang berdiri ataupun ketika kita marah, maka kita duduk. Insya-Allah kemarahan itu akan reda sedikit demi sedikit. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, penting bagi kita untuk mengawal sifat marah, agar suatu perkara yang buruk tidak berlaku terhadap diri kita ataupun kepada individu yang kita marah, ataupun berlaku disebabkan sesuatu yang kita marah. Ini akan memberi kemudaratan kepada diri kita. Maka kawallah, jagalah, peliharalah sifat marah daripada terus menguasai diri kita. Bila kemarahan sudah menguasai diri kita, maka ia akan beri ruang, memberi jalan, memberi kesempatan kepada syaitan untuk masuk ke dalam diri kita, menghasut kita melakukan perkara-perkara yang tidak diingini, melakukan perkara-perkara yang membawa kita ke jalan arah ataupun ke arah jalan kemaksiatan, ke jalan yang mana yang tidak diridai oleh Allah SWT, yang langsung bukan berlandaskan kepada ajaran Allah SWT. Jadi tuan-tuan, penting bagi kita untuk mengawal kemarahan kita. Sebagai kesimpulannya, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, kita hendaklah menghindari sifat marah daripada terus menguasai diri kita. Ingatlah, dengan kemarahan akan memberi masalah kepada kita, bukan memberi jalan penyelesaian kepada kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, anak yang kecil kita marahkan, ibu bapa kita marahkan, rakan-rakan kita marahkan, saudara mara kita marahkan. Mengapa kita perlu marah dan marah? Saya pasti ini sesuatu yang sukar bagi diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, tapi haruslah kita usaha
semata-mata untuk mencapai dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, sama-samalah kita menghindari sifat marah ini dan bersabar atas segala apa yang berlaku. Dalam keadaan apa sekalipun, sabar itu pastikan ia mengatasi kemarahan kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dengan sifat sabarlah akan terhasilnya satu pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang pastinya ganjaran baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat Allah SWT. InsyaAllah. Semoga kita mendapat keampunan daripada Allah SWT dan petunjuk dalam kehidupan seharian kita. Apa yang penting, kita sama-sama untuk mengawal sifat marah kita daripada terus menguasai diri kita, daripada terus memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menghasut kita ke jalan yang sesat. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini beri manfaat kepada kita. Kawalah marah seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.